Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar hukum indeks dalam bab 1 matematik tingkatan 3. Pertama sekali kita nak imbas kembali bentuk indeks adalah A and A kuasa N. Sebagai contoh 4 kuasa 2. Okey, ataupun 5 kuasa 7. Seterusnya jika hanya ada A dan kita tak nampak apa-apa kuasa, sebenarnya A tu kuasanya adalah kuasa 1. Okey, sebagai contoh 4 kuasa 1. 4 kuasa 1 nilainya still 4 lah. Dan seterusnya kalau A tu kuasa kosong, nilainya 1. Contoh 6 kuasa kosong. Sebenarnya nilainya adalah 1. Ini sekadar asas yang kita perlu tahulah. Okey, sekarang kita nak belajar pendaraban bentuk indeks. Okey, di sini adalah bentuk indeks. Bagaimana jika ia didarab? Sebenarnya jika contoh di sini 4 kuasa 2 darab 4 kuasa 5. Sebenarnya adalah kita tambahkan indeksnya. Okey. Asasnya 4, kita salin sahaja. Kemudian kita tambahkan indeksnya. 2 tambah 5. Salin balik asasnya 4. 2 tambah 5, 7. Macam tu saja. Sekarang kita tengok contoh kedua. Asasnya A-nya sama. Negatif 1/4, 1/4, negatif 1/4. Okey. Jadi, kita salin sahaja. Negatif 1/4. Kemudian kita tengok indeksnya. 5. Okey, yang ni tak ada indeks. Tadi saya dah beritahu kalau tak ada indeks tu sebenarnya nilai indeksnya 1. Dan ini indeksnya 6. Jadi kita tambahkan saja. Kenapa tambah? Sebab sekiranya darab, operasi darab, indeksnya kita tambah. 5 tambah 1 tambah 6. Jadi jawapan dia, asasnya salin balik. 5 tambah 1 tambah 6, 12. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Jika contoh yang sebelum ni tadi hanya ada nombor sahaja. Okay, sekarang ni ada nombor dan ada pemboleh ubah. Okay, ada nombor, ada pemboleh ubah. Dan kita lihat hurufnya sama. Ketiga-tiganya sama. Jadi apa yang kita perlu buat jika jumpa dengan soalan seperti ni, kita kumpulkan dulu nombor-nombor ni di depan. Okay, jadi 3 darab dengan 1/9 darab dengan negatif 2. Kita kumpul dulu nombor. Lepas tu barulah kita tuliskan M di belakang. Okey. M. Kita tahu ada berapa kat sini? 3, 5, 4. Masih ingat lagi tadi? Kalau darab kita kena tambahkan indeksnya kan? Jadi kita tambahkan 3 tambah 5 tambah 4. Ambil kalkulator, kira dulu yang depan ni. Akan dapat, tekan kalkulator yang depan sahaja, yang nombor sahaja, akan dapat negatif 2/3. Kemudian kita ambil yang belakang, M. Tambahkan ketiga-tiga ni, kita akan dapat 12. Boleh? Cikgu ulang sekali lagi. Kalau jumpa ada nombor dan ada pemboleh ubah, ada hurufnya sama, kita kumpulkan dulu nombornya, kemudian kita letak pemboleh ubahnya di belakang M dan kita ambil indeks-indeksnya, kita tambahkan di belakang. Kemudian kita selesaikan. Okey, cikgu bagi lagi satu contoh yang seperti tadi juga. Okey, ada nombor dan ada huruf. Kita kumpulkan dulu nombor-nombornya. Okey, negatif 3/5 darab dengan 2. Ambil nombor dulu dan darab dengan 10/3. Okey, nanti kita tekan kalkulator. Yang ini kita dapat negatif 4. Okey, kemudian dekat sini ada A kan? Okey, so kita darabkan dengan A. Indeksnya kita tambah kerana operasi darab. Bila operasi darab, kita tambahkan indeks. Jadi 4 tambah 10 tambah 2. Okey, jadi A ni kuasa 16.
Baik, kita tengok soalan ini. Jika sebelumnya tadi, soalannya asas dia sama. Okay, tapi kat sini asasnya berbeza-beza. Ada 3, ada 2. Okay, macam mana kita nak selesaikan? Senang saja, kita kumpulkan dulu asas yang sama. 3 dengan 3, 2 dengan 2. Jadi kita kumpulkan 3 kuasa 2 dengan 3 kuasa 8. 2 kuasa 5 kita letak dengan 2. Ni sebenarnya kuasa 1. Okey, bila dah sama dia punya asas, barulah kita boleh gunakan hukum indeks ni. Okey, 3, 2 tambah 8. Darab 2, 5 tambah 1. Okey. Jadi jawapan akhirnya 2 tambah 8, 10. 5 tambah 1, 6. Okey, dah tak boleh nak buat apa-apa dah sebab asasnya tak sama. Inilah jawapan akhir. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh soalan yang macam tadi. Ada 2 asas yang berbeza, 0.3 dengan 1.5. Jadi kita kumpulkan dulu 0.3 ni sekali, 0.3 kuasa 5 dengan 0.3 kuasa 2. Kemudian barulah kita letakkan 1.5 ni kuasa 2 dengan 1.5 kuasa 7 ni di belakang. Sekarang baru kita boleh gunakan hukum indeks di atas. 0.3, 5 tambah 2 dapat 5 tambah 2 dapat 7. Dan kemudian yang belakang pula 1.5, 2 tambah 7 jadi 9. 1.5 kuasa 9. Asas tak sama, dah tak boleh nak buat apa-apa. Inilah jawapan akhir. Alright, sekarang kita nak tengok macam mana kalau diberi soalan yang semuanya dalam bentuk pemboleh ubah, bentuk algebra, tak ada nombor langsung. Sama juga sebenarnya macam tadi. Kita tengok kat sini asas-asas ni ada M, ada N dengan P. Jadi kita kumpul dulu mana yang sama. Kita kumpulkan M dulu. So M kuasa 8 dengan M kuasa 3. Kemudian kita kumpulkan N kuasa 2 dengan N kuasa 6. Dan last sekali yang tinggal adalah P kuasa 5. Okay, bila dah kumpulkan sekali, kita gunalah hukum indeks di atas. Kita boleh tambahkan indeks yang mana asasnya sama. Okay, M 8 tambah 3. Kemudian N 2 tambah 6. Kemudian P ni kuasa 5. Okay, M 8 tambah 3, 11. N kuasa 8. P kuasa 5. Okay. Dan jika dia dalam bentuk huruf macam ni, kita tak payah nak letak darab pun boleh. Kita terus letak macam ni. M kuasa 11 rapatkan. Okay. Inilah jawapan akhir. Okey, jika mula-mula tadi kita tengok soalan tu semuanya ada nombor saja. Kemudian tadi kita tengok semuanya ada algebra ataupun huruf sahaja. Kat sini ada kedua-duanya. Ada nombor dan ada juga huruf. Dan dia punya huruf-huruf tu pula, boleh ubah tu pula tak sama. Ada yang A dan ada yang B. Macam mana kita nak buat? Okey, ingat tak tadi yang cikgu ada ajar, kalau kita jumpa nombor dengan huruf, kita kumpulkan dulu semua nombor-nombor tu dekat depan. Kat belakang barulah kita letakkan huruf iaitu pemboleh ubah. Okey, jom kita buat sama-sama. Kita kumpulkan dulu semua nombor-nombor ni. Okey, di sini ada 3 darab negatif 8 darab 1/4 darab 10. Okey, kita kumpulkan dulu semua nombor. Kemudian barulah kita kumpulkan, letak bersama-sama pemboleh ubah yang sama A dengan A.
Okey, A ni kuasa 5. A ni kuasa 4. Okey. Lepas tu apa lagi yang tinggal? B pula. Okey. B kuasa 3. Dan B kuasa 2. Okey, untuk yang depan ni kita ambil kalkulator. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya negatif 60. Okey, lepas tu kita tengok yang A. A ni 5 tambah 4. Kita gunakan hukum di atas ni. Sekiranya asas sama, bila operasi darab kita tambahkan saja 5 tambah 4, 9. Kemudian yang B pula 3 tambah 2, 5. Jadi inilah jawapan akhir.